Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi. Hari ni kita nak habiskan topik hujah ni. Okey. Okey, yang ini dah settle. Penakulan deduktif ni dah settle. Okey, yang bawah ni. Okey, macam mana nak aplikasikan konsep kesimpulan induktif dan deduktif dalam pengiraan kita. Okey, rajah di sebelah menunjukkan pertumbuhan sejenis sel bermula dari sel A. Okey, asalnya sel A dan dia bertumbuh. Okey, bercabang-cabang. Pada hari pertama, 2 sel baru dihasilkan. Okey, hari pertama dia cabang 2. Setiap sel akan menghasilkan 2 sel yang lain pada hari yang seterusnya. So, daripada 2 ni pecah lagi 2, pecah lagi 2. Diberi bilangan pertumbuhan sel dan daripada sini, dia buat analisis data dan menggunakan hasillah formula dia macam ni. PT sama dengan 2 kuasa T. Dengan keadaan T adalah bilangan hari. So, T itu adalah nombor bilangan hari. Jadi, kita lihat dekat sini, dia dah bagi formula. Dia dah bagi formula untuk kita. Okey, sebelum ni kalau dia bagi formula, dia dah bagi formula, kita guna formula tu. Okey, kita guna formula tu macam ni lah. Macam yang atas ni. Dia dah bagi formula, kita guna formula tu, masukkan nilai. So, ini adalah kesimpulan deduktif. Kena tahu ada formula, kita guna formula tu, so dia deduktif. Okey, kalau induktif, dia bagi kes, banyak-banyak kes, dia suruh kita buat formula ataupun rumusan umum ataupun dia suruh kita terbitkan formula macam sebelumnya tu. So, ini adalah induktif. Nampak perbezaan dia. Kalau dia bagi formula, guna deduktif. Kalau dia bagi perkara, kes, dia suruh buat formula, nama dia induktif. So, sebabkan dah ada formula, kita nak guna formula tu, kita nak tengah buat kesimpulan deduktif. Ada formula. So, berapakah, mari kita selesaikan. Nanti awak catatkan dekat modul awak tu. Berapakah bilangan sel baru yang dihasilkan pada hari ke-8. Jadi T tu kan bilangan hari. Jadi masukkan saja pengiraannya, T-nya 8. Kita guna saja formula 2 kuasa T. Maksudnya 2 kuasa 8. Jadi jawapan dia adalah 256. Bilangan sel yang dihasilkan selama 8 hari. So, nanti dia pecah 2, pecah 2, pecah 2, pecah 2. Sampailah hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pecah lagi. So, kita guna saja formulanya. Okey, B pula. Berapa harikah bilangan sel untuk menghasilkan 2048? Tadi dia bagi bilangan hari, dia suruh cari bilangan sel. Sekarang terbalik. Dia bagi bilangan sel, dia suruh cari berapa harikah. Jadi, kita gunalah formula ni. Kita ambil formula dia. 2T samakan dengan 2048. Kita nak cari T tu. Okey. Jadi, kita menggunakan konsep indeks. Okey, kena try and error. Kita kena guna 2 juga sebab kawan kita 2. So, 2 kuasa berapa dapat 2048. Okey, yang ini kita kena cuba try and error lah. 2 kuasa 2, 4. Tambah lagi. Dan akhirnya kita dapat 2 kuasa 11 dapat 2040. Jadi, bila dah sama, hukum indeks kita abaikan yang sama. So, kita dapatlah yang kuasanya T adalah 11. Maksudnya, pada hari yang ke-11, bilangan sel dia adalah 2048. Okey, itu untuk contoh yang ke-23. Modul tu tulislah jawapannya. Macam inilah jawapannya 256 dan jawapannya 11 dan 256. Sorry. Nak tanda. Okey, boleh.
Okey. Dan cikgu tunjuk contoh yang terakhir. Okey, 24. Okey, 24. Mari kita bincangkan jawapannya. Jadual di bawah menunjukkan jumlah mainan yang dihasilkan oleh kilang toy pada suatu pagi. Pukul 8 pagi hasilnya 270 kilang lah ni dia menghasilkan. Sejam berikutnya 520, 10 pagi dan seterusnya. Okey. Bina satu rumus yang umum. Nampak rumus yang umum bagi bilangan mainan yang telah dihasilkan oleh kilang toy berdasarkan jadual di atas. Jadi kita nampak yang banyak-banyak ni adalah kes. Dia suruh kita buat rumusan umum. Jadi macam tadilah bila dia bagi kes, dia suruh buat rumusan umum, maka dia adalah kesimpulan induktif. Bila bagi formula, okey, formula kita guna, so deduktif. Ni dia bagi kes, ni kes, dia suruh buat formula, so nama dia induktif. Jadi bina satu rumus umum. Ini dia kena kena try and error lah, kena fikir sedikit. Kita mulakan dengan 270. Okey, kita pecahkan 270, 520, 770, 1020. Kena guna sedikit kena fikir sikit lah kan, macam mana 270 tu, apa tambah apa dapat 270, atau apa tolak apa dapat 270. Jadi kita kena pasti fikir kita nampak 250 tambah 20 dapat 270. Okey, kalau yang ni mungkin 500 tambah 20 dapat 520. Okey, cikgu tekan kalkulator. Okey, yang ni mungkin 750 tambah 20 dapat, betul tak? Okey, dapat 770. Okey, 250 darab 3, mungkin 250 darab 4, 1000 tambah 20. Apa kaitannya? Kita nampak dia berasaskan 250 kan? Ni macam mana dapat ni? Okey, cikgu guna pen hitam ni. Okey, macam mana dapat ni? So, dia darab 2. Macam mana dia dapat ni? 250 darab 3. Macam mana dapat ni? 250 darab 4. Jadi, kita boleh pecahkan lagi. Okey. Ni cikgu pecah. Yang pertama cikgu tak pecahkan. Yang ni. 2 darabkan dengan 250. Kita pecahkan macam ni. 2 dapat 500. Okey. 770. Kita permudahkan lagi. 250 tambah 20. Sebab kita nak nampakkan nombor yang kita gunanya sama. Ni 3. Okey, ni 4 darab 250. Soalnya 1000 kita pecahkan dengan menggunakan sifir 250. Jadi daripada sini macam mana nak buat kesimpulan umum? Okey, kan kesimpulan hari tu kita dah belajar kalau induktif, ambil yang belakang dia yang sama dengan selepas sama dengan. Jadi jawapan dia adalah okey, yang ini berbeza-beza. Sekejap. Yang ni 200, yang ni berbeza-beza kan? Kalau berbeza letak N. Yang ni sama 250 tambah daripada atas ke bawah semuanya sama 20. Tetapi nak lagi cantik, kita terbalikkan. Sekejap dia tertindih pula. 250 N, biasanya huruf kat belakang kan, kita tulis nombor, kita tukar tempat, tambah 20. Ni satu markah. Lepas tu macam mana hari tu? Buat titik, kosong lah pula. Tak apa, cikgu tulis balik Yang itu apa ni?
Sebab tempat dia kecil tadi. Okey, cikgu tulis balik sorry. 250 and cikgu tulis jawapan je lah. Yang tadi jalan kira tadi awak review balik rewind balik. Tambah 20 kan, jawapan markah penuh dia mesti ada. Macam video sebelum ni mesti ada n tu kita bermula daripada mana tadi? Daripada 1, atas kan 1, 2, 3, 4 dan 3 titik bertindih. Inilah jawapan A. Okey. Right. Ni 1 markah, yang ni 1 markah, 2 markah. Okey, B pula. B1, berapakah kereta mainan dapat dia... Oh ni, baca dulu. Kilang toy beroperasi daripada pukul 7 hingga 10 malam. Okey, kalau awak kira 7 pagi hingga 10 malam, dia adalah 15 jam. 5 hari seminggu. Dalam seminggu, dia hanya buka, kan seminggu 7 hari kan. Mungkin Sabtu Ahad dia tutup. Okey, dia bekerja selama 5 hari je operasi kilang tu. Berapakah kereta mainan dapat dihasilkan oleh kilang toy pada 1 hari? Okey, 1 hari. N tu menunjukkan bilangan N tu menunjukkan bilangan jam. Okey, dalam 1 hari. Okey. N tu adalah bilangan ni. N ni adalah bilangan jam dalam 1 hari. Jadi, 1 hari dia bekerja berapa jam? Beroperasi berapa jam? Selama 15 jam. 1 hari 15 jam. Tapi dia beroperasi selama 5 hari. Soalan dia nak berapakah kilang itu hasilkan mainan dalam masa 1 hari. Jadi 1 hari kita gunakan formula ni. 1 hari, kita tulis formula dululah. 1 hari adalah 15 jam. N tu adalah bilangan hari. Tambah 20. Jadi jawapan kita adalah 3,770. Ini adalah mainan. Jumlah mainan dalam masa 1 hari, iaitu 15 jam. 1 hari dia beroperasi, dia buka 15 jam. Barulah pekerja tu boleh balik. Okey. Okey, itu jawapan dia. Dan B2 sekarang dah 12 minit. Kilang toy menerima pesanan sebanyak 25,000. Okey, dia dapat tender lah, dia dapat projek, awak kena hasilkan 25,000. Pesanan ni perlu disiapkan dalam masa seminggu. Seminggu, tetapi dia hanya beroperasi 5 hari saja. Bukan 7 hari 5 hari saja. Adakah kilang toy ini dapat menyerahkan kereta mainan itu yang dipesan itu dalam masa yang ditetapkan? Okey, kita kira dulu sampai situ. Kita test. Okey. Itu jadi 3,770 ini adalah dalam masa sehari. Sehari iaitu 15 jam. Dia nak dalam masa seminggu. Boleh tak dapatkan 2,500? Mari kita kira. Kalau sehari dapat 3,770, darabkan dengan seminggu. Seminggu bukan 7. Seminggu 5 hari je dia beroperasi. Kalau awak tekan kalkulator akan dapat 18,850. Okey. Sedangkan dia nak ini 18,000 ni masih kurang daripada jumlah pesanan. Jumlah pesanan seminggu perlu disiapkan. Orang tu nak, customer nak seminggu, dalam masa 5 hari tu mesti siapkan 25,000. Tetapi dalam masa seminggu, 5 hari tu, bila kita kira tak cukup. Kita hanya 18,850. Jadi soalan dia, adakah kilang itu dapat menyerahkan kereta mainan yang dipesan dalam masa yang ditetapkan? Jadi jawapannya adalah, take note, jawapan dia adalah kilang, tunjukkan bukti pengiraan ni dan tulis kilang toy tidak dapat menyiapkan.
tidak dapat menyiapkan pesanan dalam tempoh seminggu. Ataupun dalam tempoh yang ditetapkan pun boleh. Sebab apa? Dia nak 25,000, tetapi kilang boleh hasilkan 18,850 sahaja. Okey, seterusnya. Sekiranya tidak sempat, cadangkan satu cara macam mana kilang toy tu dapat boleh siapkan, ambil order. Jadi, macam mana? Dia beroperasi memang wajiblah 5 hari je. Tapi macam mana dia nak siapkan? Mungkin dia perlu buat, pekerja dia boleh buat overtime lah kan. Daripada masa 15 jam, mungkin dia lebihkan masa. Okey, cadangannya, sebab tak muat kat sini. Okey, ni jawapan untuk B2. Okey, B2 tadi kat sini tak cukup, cikgu buat di atas ya. Ni masih lagi B2 sambungannya. Jadi mungkin dia perlu bekerja melebihkan waktu operasi dia. Mungkin awak boleh kira manual. Kalau 16 jam, tadi 15 kan. Kalau 16 jam, okay, awak guna balik formula ni. 250N tambah 20. Lepas tu, contohlah ni kalau 16 jam awak pun kira 250. Ni nanti boleh padam balik. Ni kita try je. Okey. 250 darabkan dengan 16 jam. 16 jam tambah 20. Itu dalam masa sehari 4020. Lepas tu awak darabkan dengan seminggu. Nak tengok dapat tak? Kita dapat 20,200. Masih lagi tak cukup. Dia nak 25,000. Jadi awak try lagi. Okey. Try lagi padam. Bukan. Awak upkan lagi. Mungkin try, cikgu dapati dia kena lebihkan masa satu hari mesti 20 jam sekurang-kurangnya. Mari kita tengok berapa dia dapat. 250 darab 20 tambah 20, kita dapat 50,020 buah kereta dalam masa satu hari. Dan kita darabkan dengan 5 hari, seminggu, 5020 darab 5, so kita dapat 25,100. Okey, kalau ambil 19 jam pun tak cukup. Okey, cikgu try. Darab 5, kalau 19 jam dia dapat 23,850. So masih tak cukup 19 jam. Jadi kita kena overtime. Pekerja kena lebih masa. Satu hari kena buat 20 jam. Lepas tu darabkan seminggu, barulah dapat 2,500. Jadi cadangan dia, okay, kita boleh tulis cadangan dia. Biar lebih tak apa, jangan kurang. Kalau 19 jam pun tak cukup. Cadangannya, kilang tersebut perlu, ni catat, memanjangkan waktu operasi kepada 20 jam sehari. Okey, nanti awak tunjuklah pengiraan di atas ni pun kena tunjuk untuk B2. Okey, boleh? Okey. Jadi itu sahaja. Nanti boleh catatkan dalam buku modul kertas kita Maka dah habislah bab 3 dengan rasminya.